Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya akan kupas atau berbicara tentang 5 iktibar ataupun perkara yang kita boleh ambil daripada movie Super 30. Right? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atiqullah Muhammad. Hari ini saya nak bicarakan tentang movie yang saya baru tengok. Dan movie ni dah lama sebenarnya, tapi sebab saya baru tengok. Tapi kita mulakan dulu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Moga-moga hari ni perbincangan yang kita nak bincang hari ni tentang 5 pengajaran tu akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu saya terlupa tadi. Kita mulakan dulu dengan puji-pujian pada Allah, dengan nama-nama Allah. Dan kita syukur pada Allah SWT ya, hari ni sebab kita masih lagi bernyawa. Kita syukur pada Allah SWT, kita masih lagi boleh melihat, masih lagi boleh mendengar, masih lagi boleh bercakap. Dan banyak-banyak perkara yang kita sedang nikmati hari ni, banyak lagi kita masih boleh lakukan ya. Moga-moga Allah masukkan kita dalam golongan yang bersyukur dan Allah kekalkan nikmat ni. Jadi kita nak jadi orang yang bersyukur, kemudian Allah tambah nikmat kita. Okey, hari ni saya nak cerita tentang 5 perkara lah yang kita boleh belajar daripada movie Super 30. Movie Super 30 ni secara ringkasnya adalah based on real story. Tapi sejauh mana kebenaran ataupun kebenaran daripada cerita tu, wallahu a'lam. Tapi movie ni adalah mungkin ada sedikit tokok tambah, tapi kita ambil secara holistik dia, kita ambil pengajaran ni. Macam mana, apa pengajaran yang kita boleh ambil daripada movie tersebut. Okey, Super 30 ni digambarkan, movie Super 30 ni digambarkan oleh sekumpulan 30 orang student yang miskin. Mereka berjaya untuk mereka ambil exam untuk masuk ke Indian Institute of Technology, IIT, macam tu lah lebih kurang. Indian Institute of Technology. Sekejap saya check balik betul ke tak. Right, kat mana? Okay, then from JEE. Okay, Indian Institute of IIT, Indian Institute of Technology, lebih kurang macam tu. Indian Institute of Technology. Indian Institute of Technology ni mereka 30 orang yang pintar, tetapi mereka ni underprivileged. Maknanya mereka ni susah, kemudian mereka telah diambil oleh seorang guru. Kisah seorang guru ni sebenarnya Anand Kumar. Nama guru tu adalah Anand Kumar. Anand Kumar ni adalah seorang genius matematik. Dia dapat disebabkan dia genius, dia dapat offer daripada Cambridge untuk pergi sama belajar. Tapi ada sebab kenapa dia tak boleh pergi sama belajar. Kemudian sampai dia berjuang. Sampai dia rasa berjuang, dia berjuang and then untuk bantu 30 orang ni, 30 orang anak murid yang susah tadi, supaya dapat sama belajar, further study, even mereka susah. Alright. Anand Kumar ni pada awalnya dia adalah seorang yang memang genius. Kemudian dia selalu seorang yang suka membaca buku, jurnal matematik daripada UK. Dan satu hari Anand Kumar ni pergi ke library university, kemudian curi-curi masuk. Dia curi-curi masuk university and then dia gunakan library lah, selesaikan soalan-soalan matematik. Kemudian Anand Kumar selesaikan satu soalan matematik yang sukar dan belum lagi ditemui jawapannya. Kemudian Anand Kumar telah hantar jawapan tersebut ke University of Cambridge. Kemudian University Cambridge sangat impress dan masukkan nama Anand Kumar dalam buku jurnal pada bulan berikutnya. Kemudian memberikan offer pada Anand Kumar untuk masuk University of Cambridge. Pada awalnya keluarga Anand Kumar ni sangat gembira, sangat happy. Mereka lompat, mereka sangat gembira, mereka raikan kejayaan Anand Kumar. Tapi ada circumstance, ada beberapa resistance, ada beberapa halangan menyebabkan Anand Kumar tak dapat pergi Cambridge.
Kemudian Anan Kumar telah kerja sebagai orang yang menjual papadam. Papadam ni papadam lah, siapa yang pernah makan mamak dia tahu, pergi makan di kedai mamak, right? Dia akan tahu papadam tu apa. Dia macam satu makanan tambahan lah, sekali makan dengan nasi dan sebagainya. Papadam dia jual, papadam dengan menaiki basikal. Dan disebabkan Anan Kumar tak dapat masuk ke Universiti Cambridge, ayah dia stres, kemudian ayah dia pensan, kemudian telah telah dia mati. Tapi ayah Anan Kumar ni selalu inspire Anan Kumar supaya belajar betul-betul, and then supaya mengubah dunia. Alright. So apa yang terjadi lepas Anan Kumar tak dapat masuk Cambridge tadi? Anan Kumar telah di-offer untuk mengajar di sebuah institusi coaching ataupun latihan mengajar matematik, disebabkan Anan Kumar ni adalah pelajar yang seorang yang dikenali kerana Anan Kumar telah pernah menang pertandingan matematik, right? Kemudian Anan Kumar masuk ke tadilah institut latihan tadi dan mengajar anak-anak murid di sana. Kemudian berlakulah beberapa peristiwa yang telah menyebabkan Anan Kumar berhenti dan buka kelas free untuk anak-anak muda, anak-anak yang susah, sehingga mereka dan guide mereka sehingga mereka berjaya masuk ke IIT tadi, Indian Institute Teknologi, yang mana institusi yang dan sangat susah nak masuk. Dan Anan Kumar buat pengajaran percuma, mengajar secara percuma dan sponsor makan minum, sponsor tempat tinggal dengan fasiliti yang dia ada. Kemudian 30 orang telah pas dalam cerita tersebut. Tapi sebenarnya perjalanan panjang. Dia start daripada 2003. Saya ada data dia. Saya sempat tengok tadi daripada 2003. Tapi cerita tu dicerita tentang 30 pelajar pertama yang berjaya je lah. Tapi sebenarnya ada proses beberapa tahun, start daripada 2003 sampai 2018, right? Dan peristiwa ini, kisah Anan Kumar ni memperjuangkan pendidikan untuk anak orang-orang yang susah, telah mendapat banyak award, sehingga kan mantan Presiden US sendiri, Barack Obama, telah mengiktiraf Super 30 sebagai salah satu institusi pendidikan yang hebat di mata dunia. Alright. Okey, di sebalik cerita hebat ni, apa pengajaran kita boleh ambil? Dan pengajaran yang kita boleh ambil ni adalah pengajaran yang sangat berharga, yang mana kita sepatutnya kita bersyukur dan kita boleh reflect dekat diri kita, sama ada pengajaran ni kita boleh gunakan dia dalam kehidupan ataupun tidak. Yang pertama sekali, jangan pernah percaya 100% apakah yang dijanjikan kepada kita. Kemudian jangan sekali-kali politikkan ataupun niagakan isu pendidikan. Alright? Maknanya, okey, pada waktu awal Anan Kumar memenangi satu pertandingan matematik, Anan Kumar telah pertandingan tersebut telah dihadiri oleh Kementerian Menteri Pendidikan. Menteri Pendidikan dalam tu dia bagi tahu sesiapa sahaja yang ada masalah boleh hadir ke pejabat dia berikan dia akan tolong. Kemudian dia mention nama Anan Kumar, dia akan tolong Anan Kumar jika Anan Kumar perlukan apa-apa. Tapi disebabkan Anan Kumar percaya cakap menteri ni, maka Anan Kumar telah pergi ke Anan Kumar waktu dapat tawaran daripada Cambridge, maka family Anan Kumar ni willing untuk gadaikan harta-harta mereka, and then supaya boleh membiayai Anan Kumar punya pendidikan ni sebanyak 50%. Lagi 50% Anan Kumar cakap menteri akan tolong. Jadi Anan Kumar telah naik bot, naik perahu dan pergi jumpa menteri. Dan yang paling menarik sekali, menteri tu mengelak seolah-olah menteri itu mengelak untuk menolong Anan Kumar dan buat lupa apa yang Anan Kumar yang pernah dikatakan. Jadi pengajaran di sini, jangan percaya apa yang janji-janji manis, terutamanya daripada terutamanya daripada orang yang inginkan sesuatu daripada kita. Right? Jangan percaya janji manis. Jadi kalau kita boleh percaya, kita boleh dengar, tapi percaya 100% jangan. Kita boleh percaya sikit je. Right?
Seperti kita tahulah hari ni dan banyaklah kita boleh kata macam-macam lah. Bukan hanya ahli politik je, ahli perniagaan pun sama. Jadi kita don't expect too much, right? Just at the par saja. Jadi kita kena percaya lebih pada diri kita daripada percaya pada orang lain. And then isu pendidikan ni, kita bersyukur di Malaysia. Saya tengok video movie ni, saya banyak rasa impressed dan saya rasa bersyukur. Syukur pada Allah SWT. Kerana saya tengok pada awalnya Anand Kumar nak pergi sambung ke Cambridge ni, dia tak dapat beasiswa daripada menteri. Kemudian Anand Kumar pergi ke institusi pinjaman, institusi bank untuk buat pinjaman supaya Anand Kumar dapat melanjutkan pelajaran ke universiti. Tapi tak ada. Tapi di Malaysia pada hari ni, kita ada institusi yang memang support kita untuk belajar. Alright? Institusi yang support kita untuk belajar, yang memberikan pinjaman kepada kita untuk belajar, iaitu PTPTN lah. Walaupun ramai yang kutuk PTPTN ni, tapi PTPTN banyak berjasa pada rakyat kita kerana membiayai pendidikan. Dan kita sebagai rakyat yang bertanggungjawab untuk meneruskan kelangsungan pendidikan negara, kita kena, lepas kita kerja tu, kita dapat duit gaji, kita bayar PTPTN. Alright? Supaya generasi kita yang seterusnya dapat belajar pula. Dan jangan percaya, dan kita pun tahu isu mengenai PTPTN nak dimasukkan sebagainya, kita pun tahu apa yang terjadi. Jadi jangan percaya 100%. Dan sebagai rakyat yang bertanggungjawab pada negara, dan sebagai orang yang meminjam duit PTPTN untuk sambung belajar, kita just bayar sahaja PTPTN tersebut. Right? Jangan fikir banyak, bayar saja. Saya juga adalah peminjam PTPTN. Dulu saya ambil diploma di Politeknik Umpama, Kewangan dan Perbankan Islam. Saya juga pinjam PTPTN 15,000, bayar dalam 16,000 macam tu lah. Dia ada ujrah 1%, dan bayar dalam sebulan dalam 137 ringgit. Kita bayar 140 lah, kita genapkan. Jadi just bayar saja, kerana apa yang dikenakan PTPTN, charge yang dikenakan PTPTN tu sangat rendah, dan ia adalah demi masa depan kita. Kita bayar saja supaya generasi lepas kita boleh belajar. Jadi ini adalah tanggungjawab kita. Okey, di India pada waktu dalam cerita ni lah tak ada, dan nak belajar sangat susah kerana pendidikan telah dijadikan bisnes. Sebab tu saya katakan tadi, jangan politikan, jangan bisneskan pendidikan. Right? Isu pendidikan telah dibisneskan. Kemudian hanya orang kaya saja dapat belajar, dan hanya orang kaya saja dapat masuk ke universiti. Pendidikan ini tak layak untuk dibisneskan, tetapi pendidikan ini perlu diberikan secara percuma. Maknanya secara percuma. Kalau tak boleh kalau kita tak ada kemampuan berikan secara percuma, kita kena buat sesuatu lah, seperti yang kerajaan Malaysia dulu buat. Alhamdulillah, buat PTPTN supaya ramai orang boleh ni. Dan saya tak nafikan kerajaan Malaysia juga, ramai daripada rakyat Malaysia, betapa pemimpin kita sangat pentingkan pendidikan. Ramai juga daripada rakyat kita yang berjaya sambung belajar ke universiti luar-luar negara, seperti Oxford, Cambridge, ke New Zealand, ke Australia, ke Canada, dan serata dunia. Ada student Malaysia di sana. Kerana pemimpin kita, pemimpin dulu sangat pentingkan pendidikan, kerana pendidikan ni boleh bantu negara dan bantu orang lain juga, insya-Allah. Right. Yang kedua, jangan pernah lupa tujuan asal anda ketika anda berada di puncak kejayaan. Anand Kumar waktu dia jadi guru di Institut Kejurulatihan ni, maknanya ialah Institut Kejurulatihan ni, untuk latih pelajar-pelajar untuk masuk ke IIT, Indian Institute of Technology. Jadi Anand Kumar ni, dia gaji sedap, dan kehidupan Anand Kumar daripada susah telah berubah jadi kaya kan. Berubah jadi susah, dan kemudian dia telah jadi bukan nak kata kaya sangat lah, tapi ada duit lah, ada motor, ada banyak benda lah. Jadi mereka dapat makan sedap dan boleh ambil orang gaji. Anand Kumar ambil orang gaji hire untuk jaga mak dia. Kemudian Anand Kumar pada satu hari Anand Kumar teringat Anand Kumar telah naik kerusi untuk sementara nak
Maknanya naik kereta, saya tak tahulah, kereta yang basikal tu. Dia basikal, lepas tu belakang tu ada tempat duduk. Mungkin beca lah, kita panggil beca. Anak Kumar duduk beca, kemudian Anak Kumar borak dengan pembawa beca tersebut. Anak Kumar kata pembawa beca tersebut telah mengingatkan Anak Kumar dengan apa yang telah dikatakan oleh mendiang ayahnya. Di mana yang pembawa beca tadi bagi tahu, tak ada siapa yang akan ubah nasib kita. Semua akan sama, orang kaya terus kaya dan orang miskin akan terus miskin, dan ini takkan berubah. Tetapi ia adalah terbalik dengan apa yang ayah Anand Kumar bagi tahu. Ayah Anand Kumar bagi tahu dulu, dia kata zaman dulu dah berubah. Seorang raja, kalau dia tak layak, dia tak boleh naik tahta. Kerana zaman sekarang, siapa yang layak saja, dia akan berjaya. Maknanya dia bukan hanya based on keturunan lagi, tapi dia based on siapa yang paling cerdik, siapa yang paling kreatif, maka dia akan naik lah. Itu Anand Kumar fikir. Kemudian Anand Kumar fikir, dulu dia macam tu. Dia macam orang-orang susah ni yang tak mampu nak sama belajar. Kemudian kemudian Tuhan bagi dia something, and then dia boleh jadi macam dapat pekerjaan yang elok. Tapi nasib orang susah sama nak bela, right? Jadi Anand Kumar teringat yang tu. Anand Kumar berhenti daripada institut kejurulatihan tersebut. Kemudian Anand Kumar buka institut sendiri dan ambil 30 orang miskin yang pandai untuk dilatih dan dimasukkan ke university, right? Jadi apabila anda telah berjaya, ramai orang dulu, terutamanya orang yang bisnes, orang yang ahli politik, mereka sebelum mereka nak dapat sesuatu yang mereka nak tu, mereka kata macam-macam. Mereka kata, okey, nak bagi ni, nak bagi tu, nak. Kemudian apabila mereka dah berada di puncak, mereka kecapi kejayaan tersebut, mereka mula lupa tentang apa yang telah mereka janjikan, tentang apa yang mereka katakan, right? Jadi kita tak nak jadi macam tu. Kita kena firm, kita kena jadi macam Anand Kumar. Walaupun dia dah berjaya, and then dia teringat apa yang dulu, yang dia pernah fikir, kemudian dia lakukan. Begitu juga dalam bisnes. Hari ni kita nak berjaya dalam bisnes, kita macam-macam kita fikir. Nanti aku kaya, aku nak sedekah, aku nak infak, aku nak buat masjid, aku nak buat ni, nak buat tu, nak buat ni, nak tolong orang susah, nak tolong orang yang tidak berkemampuan belajar, aku nak macam-macam kita nak buat. Tapi walhal, bila kita dah berjaya, kita ada duit, kita mula kerekut. Sebab kita mula rasa duit tu duit kita. Padahal sebenarnya Allah telah bagi duit tu sementara je dekat kita. Kemudian kita kerekut. Untuk sedekah pun kita kerekut, nak bayar zakat pun kerekut, semua kerekut. Sebab kita mula lupa tujuan asal kita. Kenapa kita nak jadi kaya? Macam-macam. Bukan hanya orang politik, bukan hanya orang bisnes, dan juga orang yang nak kahwin, right? Sebelum kahwin ni kita, aku nak kahwin ni sebab nak beribadah. Nak beribadah pada Allah SWT. Nak buat tu, nak buat ni. Nak kahwin, nak dapat anak, nak jaga isteri baik-baik, nak jaga perempuan tu. Ni untuk saya dan semua yang dah kahwin ataupun yang belum kahwin. Jadi kita janji manis, kita lupa tujuan asal. Jadi jangan pernah lupa tujuan asal, tapi sentiasa reflect semula tujuan asal kita. Moga-moga Allah sentiasa ingatkan kita pada tujuan asal kita dan kembalikan kita pada track yang betul, and then kita dapat laksanakan seperti yang kita telah niatkan pada awal tu. Okey, yang ketiga adalah bercita-cita besarlah. Bercita-cita besarlah walaupun anda rasa ia mustahil. Pelajar-pelajar miskin ni, pelajar-pelajar miskin daripada dalam cerita Super 30 tadi, ada yang kerja sebagai buruh dan macam-macam kerja lah, daripada memang orang susah. Jadi ketika mereka datang ke kelas Anand Kumar, ada yang orang tanya, kenapa nak pergi belajar? Nak cari kehidupan baru di angkasa. Dia kata, kau sekarang hidup susah, kau nak pergi cari kehidupan baru kat angkasa. Tak, ia adalah tentang mindset. Walaupun kita rasa susah, tapi bercita-cita besar. Sebab tu Anand Kumar kata, kau nak jadi apa? Kau akan jadi ini, kau akan jadi tu, kau akan jadi ni. Dia sebut apa yang anak murid nak jadi, dia sebut pada mereka. Kerana apa? Kerana nak kita bercita-cita besar. Jadi kita kena sentiasa bercita-cita besar. Kita nak buat apa? Aku nak jadi kaya sebab apa? Aku nak dapat 1 juta sebab aku nak buka company dan aku nak bagi ramai orang peluang pekerjaan. Right? Aku nak jadi baik.
Aku nak jadi pandai. Aku nak jadi pandai, kemudian aku boleh mengajar ramai orang, dan orang lain juga jadi pandai. Aku nak jadi manfaat. Jadi kita bercita-cita besar. Aku nak jadi seorang engineer, dan aku nak buat desain tercantik dalam dunia. Kemudian aku nak kemudian aku nak daripada hasil titik peluh yang aku buat tu, orang lain dapat manfaat dan membangunkan minda mereka. Dan banyak benda yang kita boleh buat. Jadi bercita-cita besar lah, walaupun kita ada limited resources. Right? Bercita-cita besar. Yang keempat, kalau orang cuba untuk halang kita daripada capai matlamat yang kita nak capai tu, dia ibarat macam ni. Orang buat lubang depan jalan kita. Bila orang buat lubang depan jalan kita, kita jangan fikir macam mana nak lalu lubang tu. Kita jangan fikir lubang kat depan tu, tapi kita belajar satu ilmu baru yang saya dapat daripada Super 30 ni adalah, kalau orang buat lubang depan kita, mereka lupa. Mereka lupa apa? Kita akan belajar melompat. Maknanya kita belajar melompat daripada lubang tu. Apabila kita ada sesuatu resisten, sesuatu masalah depan kita, jangan pandang masalah tu, tapi pandang macam mana nak atasi masalah tu, dan bagaimana nak dapat manfaat daripada masalah tu. Okey, ni kawan saya, Adik. Sejak bila cashback? Sejak baru lagi. Baru lagi Dip. Baru lagi pakai spek. Okay. Okay, kita teruskan. Yang poin yang terakhir, siapa yang terbaik dia akan naik. Siapa yang terbaik dia akan naik. Okay, kita tahu Ayah Anand Kumar ni dia bagi tahu. Ayah Anand Kumar dia bagi tahu, zaman dulu kalau seorang raja tu, siapa anak raja, dia akan naik tahta. Walaupun dia tak layak, dia akan naik tahta. Tapi zaman sekarang, orang takkan boleh jadi sesuatu yang dia idamkan. Even hatta anak raja pun tak boleh jadi anak raja pun boleh dihalang. Seperti yang kita tahu, ada putera mahkota pun dihalang, ditukar supaya dia tak boleh jadi raja sebab dia tak layak. Dan kita juga tahu di Arab Saudi sekarang banyak pergelutan berlaku menyebabkan banyak putera mahkota telah digugurkan. Jadi pada pandangan mereka tak layak. Jadi ayah rindu lepak bini lain pantai. Okey, nanti kita lepak. Okey, jadi inilah maknanya, tak semestinya sekarang ni banyak halangan. Kalau kita tak layak, kita tak boleh jadi. Jadi zaman dulu walaupun tak layak, orang tu boleh capai apa yang mereka nak. Tapi zaman sekarang, kalau kita tak layak, maka kita tak boleh jadi seperti yang kita idamkan. Jadi sekarang, kalau kita nak capai apa yang kita nak capai, kita kena ada courage, kita kena ada motivasi, dan kita kena ada ilmu. Kemudian kita bergerak sesama. Moga-moga Allah berikan apa yang kita nak capai. Okay, so itu 5 pengajaran ataupun 5 perkara yang kita boleh ambil daripada movie Super 30. Dan saya sangat recommend ambil, tengok, supaya dapatlah belajar, dapatlah rasa syukur sikit. Kita tengok movie tu, kita bandingkan dengan keadaan kita hari ni. Dan saya rasa tu sahaja. Moga-moga apa yang saya sampaikan hari ni dapat beri manfaat dan boleh dijadikan panduan. Baik, Dip, rindu nanti kita lepak sama. Sekarang PKPD kan. Okay, saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kasar bahasa daripada apa yang saya sampaikan ini. Moga-moga manfaat. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dik.